Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa man wala. Seterusnya, tajuk perbincangan kita hari ini ialah tentang fahaman Al-Hallajiyah. Pengikut Al-Husain bin Mansur Al-Hallaj. Menurut ahli sejarah, dia berasal dari Parsi, dari Iran, dan menganut Islam dan menyertai ahli tasawuf. Pernah berguru dengan Abul Qasim Al-Junaid rahimahullah. Al-Junaid ialah seorang tasawuf yang muktabar. Kemudian pergi ke Mekah, tinggal di sana. Tinggal di Mekah selama setahun. Apabila dia mengemukakan pendapat, maka Ammar bin Uthman Al-Makki menuduhnya menentang Al-Quran dan mengancam untuk membunuhnya. Lalu dia melarikan diri ke Khurasan. Khurasan ialah wilayah Islam zaman dahulu, sekarang termasuk sebahagian Iran, sebahagian Afghanistan dan sebahagian Azerbaijan. Wilayahnya luas. Selepas 5 tahun dia datang lagi ke Mekah. Kemudian pergi ke Baghdad. Seterusnya merantau ke India. Pergi ke India. Pernah mempelajari ilmu sihir. Kemudian kembali semula ke Mekah. Kemudian ke Baghdad. Kemudian ke Qum, Iran. Qum ialah pusat ilmu Syiah hari ini. Dia mengaku mengetahui rahsia hati dan mengeluarkan kata-kata yang boleh ditafsirkan, dengan makna baik dan makna yang buruk. Kadang-kadang seperti Mu'tazilah, guna akal. Kadang-kadang seperti Syiah, memuja Sayyidina Ali. Kadang-kadang seperti ahli sunnah, berubah-ubah cakap dia. Di zaman Khalifah Al-Muqtadir Al-Abbasi, dia mengucap kalimah-kalimah yang mendakwa bahawa Tuhan meresak ke dalam dirinya, dengan kadang-kadang memaki pakaian ulama bersebar besar, menghina ulama, lalu mengemukakan pendapat-pendapat yang bercanggah dengan hukum syariat. Di antaranya, yang pertama, mengharuskan haji ke tempat yang lain daripada Mekah, asalkan dia dapat membina bangunan 4 persegi rumahnya atau bilik yang tidak kena najis, dan bertawaf mengelilingi di musim haji. Memberi makan 30 orang anak yatim dan memberi pakaian kepada mereka dengan menganggap perkara-perkara tersebut menepati ibadat haji. Ini antara yang disebarkan. 2. Mengharuskan berbuka puasa bulan Ramadan kepada orang yang berpuasa selama 3 hari 3 malam. Malam puasa juga. 3. Mengharuskan meninggal sembahyang orang yang telah bersembahyang 2 rakaat daripada awal malam sehingga akhirnya. Tak berhenti. Lepas tu tinggal sembahyang. Yang 4, mengeluarkan cakap-cakap yang mengelirukan. Seperti katanya, anal haq. Kata-kata dia, akulah yang sebenar. Sesiapa yang diterbiahkan dirinya dengan mengerjakan taat dan bersabar di atas kelazatan dan nafsu, nescaya meningkat sehingga mencapai martabat muqarrabin, orang yang hampir dengan Tuhan,
sehinggalah meninggi dan terbersih daripada sifat manusia. Macam malaikat. Apabila tidak ada lagi sifat itu, maka termasuk di dalamnya roh Tuhan yang pernah masuk ke dalam Nabi Isa AS. Ini cakap-cakap dia. Terdapat kekhilapan kalangan ulama ilmu kalam, fuqaha dan tasawuf dari segi menghukumkan halaj. Ada yang mengkafirkannya, iaitu pendapat kebanyakan ulama ilmu kalam, ilmu akidah. Halal ni kafir. Dan sebahagian daripada fuqaha dan ulama tasawuf kerana ajarannya termasuk dalam akidah al-hululiyah. Al-hululiyah, Tuhan masuk dalam diri. Dan ada yang menafsirkan ucapannya dengan takwil. Ada ulama kata dia tak kafir. Dia ni terlalu lazat sangat sampai lupa diri. Lupa diri dah buat kira. Lupa diri. Dia setengah mengaji tasawuf kata halak ni hebat. Kerana mana dalam kosong dah lalu sampai lupa diri dia. Macam dia Tuhan pula dah. Dia begitu. Sedang mengikut hukum Islam tak boleh menzahirkan kata-kata yang menyeleweng. Hati dia gila ke, dia lala, itu urusan Allah Ta'ala. Inna kunna bizzawahir wallahu itawala sarair. Kita hukum yang zahir-zahir sahaja. Allah Ta'ala yang hukum batin dia. Walau bagaimanapun pihak Pemerintahan Abbasiyah mengambil tindakan membunuh Hallaj. Dia ambil tindakan bunuh kerana dia anggap murtad dan menyebarkan ajaran sesat. Zaman itu zaman pelaksanaan syariat. Kerana pegangan dan ucapannya yang sangat mengelirukan, orang jadi keliru, bijak cakap. Mengaji kata reti. Dengan Islam pun mengaji, dengan kafir pun mengaji. Belajar mereka. Tetapi terdapat di kalangan pengikutnya yang mendakwa bahawa halak tidak mati. Macam orang Melayu akan hantu tak mati. Melayu ada juga. Fahaman ni. Yang dibunuh ialah orang yang menyerupainya. Adapun orang ramai berbelah bagi. Ada yang mengkafirkannya dan ada yang memujanya kerana kekhilapan ulama menafsirkan ucapan halak yang mengelirukan itu. Kita tengok zahir ucapan dia mengelirukan orang, tak boleh. Dari segi pemerintah mesti ambil tindakan. Adapun dari segi dia gila ke, dia lala ke, dia apa, itu urusan Allah Ta'ala. Yang membahayakan ialah pahaman dan aliran pemikiran halak telah meresap ke dalam beberapa kitab tasawuf. Ini masalah. Pahaman ni masuk dalam kitab tasawuf. Dan sebab itu mereka yang mengaji tasawuf ni kena berguru. Jangan tak berguru. Kalau tak berguru, rosak dan mesti mengaji akidah. Mengaji tasawuf tak mengaji akidah, jadi punah akidah, tak boleh. Kerana malaikat Jibril tanya Nabi dengan 3 soalan. Iaitulah mal Islam, mal iman, mal ihsan. Apa dia Islam? Apa dia iman? Apa dia ihsan? Islam itu ialah hukum-hukum yang zahir. Semayang, puasa, zakat, haji, hukum halal haram, mengucap 2 kalimah syahadah dan cabang-cabangnya. Hukum-hukum yang berkait dengan wajib, haram, sunnah, haruh, makruh. Hukum zahir itu dinamakan Islam. Iman ialah kepercayaan dalam hati, percaya. Percaya pada Allah, percaya pada kitab, pada malaikat, pada Rasul, hari akhirat, qada dan qadar. Itu rukun iman. Iman, kepercayaan dalam hati, tak ada syak, percaya. Ihsan ialah an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Nabi kata engkau menyembah Allah Ta'ala seolah-olah hampir dengan Tuhan tu macam tengok Tuhan, bukan tengok, macam tengok, maknanya takut ataupun rasa Tuhan tengok kita. Sampai begitu sekali. Terlalu dapat, bukan nampak Tuhan. Nabi Musa pun tak nampak. Bila minta nak nampak Tuhan, hancur gunung, turun senak, pensang Nabi Musa. Jadi orang lain yang bertabat rendah macam mana nak tengok? Dr. Hangin lah, Dr. Hagah lah nak tunjuk hakikat dia lebih sangat. Tidak boleh jadi sesat. Ini kena faham. Jadi cabang-cabang ilmu kena mengaji. Jangan mengaji tasawuf saja.
Jangan mengaji fiqh saja, mengaji akidah saja. Imam Malik kata disebut dalam syarah hikam. Hikam ni masyhur lah orang Melayu, kitab tasawufnya. Disebut dalam syarah hikam. Kata-kata Imam Malik disebut dalam syarah hikam. Man tafaqqaha bighairi tasawufin faqad tafassaqa. Wa man tasawwafa bighairi tafaqquhin faqad tazannaqa. Barang siapa yang berfiqh tanpa tasawufnya, tak ada akhlak, tak ada ilmu rohanian, jadi fasik. Jadi fasik, jadi hak belajar ilmu fiqh, duduk buat hukum tak hukum diri dia, hukum orang saja. Hukum saja, tak ada bahas hukum je. Benda tak ada pun tak ada hukum juga. Orang 14-10 nak sapu macam mana ambil sembahyang. Benda-benda pelik, cari hukum-hukum pelik, hukum tak ada. Ini kerja fiqh. Kalau itu jadi melarat. Itu kalau ngaji fiqh tidak tasawuf. Barang siapa yang tasawuf tak ada fiqh, tazandak, jadi kufur. Tak tahu halal haram, tasawuf saja hakikat yang macam halal ni. Jadi punah. Dengan sebab itu malaikat Jibril tanya Nabi, apa dia Islam, apa dia iman, apa dia ihsan. Kena mengaji semua. Kalau mengaji satu juzuk saja, macam orang beli tayar, beli kereta, beli enjin saja. Duk start enjin, tayar tak ada, body tak ada, duk dengar enjin saja. Ataupun beli body kereta saja, enjin dia tak ada, jalan duduk depan rumah tengok tilip itu je. Kena cukup, enjin dia ada, body dia ada, tayar dia ada, cukup, steering dia ada, barulah kereta boleh berjalan. Begitulah dia bandingan Islam ni. Kena faham. Yang membahayakan ialah pahaman dan aliran menghadap ini mesak kitab tasawuf. Ini bahaya. Kitab tasawuf ni dia masuk belaka hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis maudhu'. Hadis maudhu' ni hadis bohong, bukan hadis Nabi. Kata Nabi sabda. Disebut ni kitab tasawuf. Nabi bersabda, Nabi dah kata. Bukan hadis Nabi, dia kata hadis Nabi. Ini bahaya. Dan membahayakan orang yang mengkaji tanpa tahqiq secara mendalam dan teliti. Dan tidak ada ilmu berkenaan akidah dan syariat. Ilmu akidah syariat tak ada. Jadi punah. Dengan sebab itu, kita mengaji Islam mesti cukup sempurna. Wallahu a'lam. Bab yang ke-6, pulang ke Madinah. Operasi ketenteraan dan penyerahan diri kepada Islam. Setelah berjaya membebaskan Mekah dari jahiliah, menang dalam peperangan Hunain, kabilah Arab yang begitu kuat dan besar kalah depan dengan Islam. Nabi pulang ke Madinah dengan penuh kekuatan. Selepas itu datangnya rombongan pada tentera Arab, rombongan kabilah Arab menyerah diri masuk Islam. Islam berkembang dengan pesat. Disebut dalam Quran, idza ja'a nasrullah wal fath ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillah afwaja fasabbih bi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila datangnya kemenangan, iaitu Fathu Makkah, engkau akan melihat manusia berduyun-duyun masuk Islam. Masa itu beristighfar, bertasbih, puji-puji dan bertaubat kepada Allah Taala. Sayyidina Umar panggil sahabat-sahabat Nabi, tanya apa makna ayat ni. Jadi banyak orang menafsirkan sekadar kemenangan Mekah saja. Kemenangan Mekah saja. Bila Mekah sudah menang, menyebabkan orang ramai masuk Islam. Betul. Ada lagi. Lalu saya nak tanya Abdullah bin Abbas, apa makna? Abdullah bin Abbas kata, Nabi nak mati. Nak mati. Bila Islam tak sempurna, Nabi wafat. Jadi dia ni tajam. Abdullah bin Abbas ni, dia faham. Jadi Tuhan tak jadi Nabi ni hidup selama-lama, dia bukan Tuhan. Jadi bila Mekah sudah berjaya dibebaskan dan Hunain menang, walaupun mereka awalnya dikepung, kemudian berjaya mengalahkan Saqif dan Hawazin, di mana kaum Saqif berlindung di Taif, kota iaitulah bandar yang berkota, yang subur. Sampai ini Taif ni satu tanah yang luar biasa, yang subur, macam-macam tanaman, buah-buahan,
Ada di situ, makanan cukup. Kepung tak jadi apa. Lalu Nabi suruh bunuh balik. Mudah-mudahan mereka masuk Islam, kata Nabi. Dalam perjalanan berlaku peristiwa Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Urwah bin Mas'ud inilah pemimpin Saqif, Taif. Dalam perjalanan pulang ke Madinah, Rasulullah SAW diekori oleh Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Seorang pemimpin Saqif. Pemimpin Saqif ialah kabilah yang tinggal di Taif, yang dihormati di Taif. Setelah menemui Rasulullah SAW, dia masuk Islam. Terus masuk Islam. Taif ini terkenal dengan keras. Tiba-tiba pemimpin dia, Urwah bin Mas'ud, masuk Islam. Dan meminta izin untuk pulang ke Taif bagi mengisytiharkan keislamannya dan mengajak Bani Saqif masuk Islam. Minta izin dengan Nabi. Rasulullah, izinkan saya balik ke Taif, saya nak ajak orang masuk Islam. Nak beritahu saya masuk Islam dan nak ajak orang ramai masuk Islam. Rasulullah SAW memberi amaran kepadanya. Innahum qataluk, kata Nabi. Mereka membunuhmu, kata Nabi. Jangan. Nanti membalik orang bunuhmu. Kerana memahami perangai keras dan kejahatan mereka. Nabi tahu perangai Saqif ini keras. Penuh lontar Nabi siapa berdarah. Dalam kisah yang terkenal, Nabi bila Abu Talib dan Khadijah mati, Nabi pergi ke Taif. Ajak orang Taif masuk Islam. Dilontar dengan batu. Ini Taif. Lepas buka Mekah, berlawan pula. Dan degil orang Taif ni. Nabi kata, bahaya membalik nanti dia bunuhmu. Kata Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ana ahabbu ilaihim min abkarihim. Kata dia. Wahai Rasulullah, mereka lebih kasih pada saya daripada anak-anak mereka. Orang Taif ni sayang saya, Rasulullah. Orang Taif ni sayang ke saya, lebih sayang pada anak. Begitu. Dia soal dihormati. Abu Urwah tiba di Taif dan mengisytiharkan Islamnya, serta mengajak orang ramai supaya Islam. Dia bersyarat, suruh orang masuk Islam. Dia dah masuk Islam, aku ajak kamu semua ni masuk Islam lah. Tiba-tiba dia diserang dengan panah. Pakat panah. Panah, ramah pula, mati ya. Dari segenap penjuru, ketika dapat bercakap, dia ditanya berkenaan harga darahnya. Tak mati lagi, dia cakap. Orang main dia tanya harga darah dia. Dengan tegah dia menjawab, karamatan akramani Allahu biha wa syahadatan saqaha Allahu ilayya falaysa fiyya illa ma fi syuhada alladhina qutu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla an yartahila ankum fadfanuni ma'ahum. Riwayat Ibn Katsir dan Al-Bidayah wa Nihayah. Kata dia, kemuliaan Allah memuliakan aku dengannya, kata dia. Tuhan muliakan aku. Mati syahid yang Allah bawakan kepadaku, tiada lagi padaku malaikat dimasukkan ke dalam kalangan para syuhada yang dibunuh ketika mereka bersama Rasulullah SAW sebelum meninggal kamu. Macam bunuh orang lain enggak? Membunuh orang lain itu mati syahid, aku mati syahid, kata dia. Maka kebumikan aku bersama mereka, kata dia. Tanam mayat aku dekat kubur orang mati itu. Apabila Allah SAW menerima kematiannya, terus bersabda, inna mislahu fi qawmihi kamathali sahibi Yasin fi qawmihi. Kata Nabi, bandingannya laksana orang yang mati syahid yang diceritakan dalam surah Yasin dalam kalangan kaumnya yang membunuhnya, kata Nabi. Urwah ni dapat kelebihan. Orang mati syahid disebut kasus dalam surah Yasin. Urwah dapat kelebihan itu, kata Nabi. Bila Nabi kata begitu, memang dia dapat kelebihan itulah. Dan diriwayatkan dalam hadis-hadis, kadang-kadang mereka diberi datang jumpa Nabi rupa Urwah bin Mas'ud. Diberi rupa dia. Rupa Dahyatul Kalbi
Dia ni mungkin orang Lawa, rupa Dahya dan apa dia. Ada riwayat demikian. Cerita syahid dalam surah Yasin ramai dalam kalangan umat Islam yang tidak menyedarinya. Jauh sekali untuk mengambil contoh daripadanya. Walaupun ramai yang membacanya sebabnya kerana buta Al-Quran. Banyak kita baca Quran, buta Quran, tak tahu makna. Kita tak surah Yasin tu ada kisah yang menarik. Orang yang dikenali dengan Habibun Najjar, yang beriman kepada 3 orang Rasul, yang dibohongi oleh kaumnya, apabila dia mengisytiharkan imannya lalu ia dibunuh dengan kejam. Firman Allah Ta'ala, وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ. Ayat ni maksudnya, dan datanglah seorang lelaki dari hujung bandar itu dengan berlari. Apabila tiba di tempat Rasul-Rasul itu dikerumuni orang ramai, dia berkata, "Wahai kaumku, ikutlah Rasul-Rasul ini. Ikutlah orang-orang yang tidak meminta kepada kamu sesuatu upah. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Apabila ditanya, adakah kamu telah menerima agama mereka?" Lelaki itu menjawab, "Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang menciptakan daku, dan kepadanya kamu semua akan dikembalikan? Patutkah aku menyembah Tuhan yang lain daripada Allah? Jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki sesuatu bala menimpa aku, maka Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah itu tidak boleh memberi sebarang syafaat kepadaku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkan aku. Sesungguhnya aku kalau melakukan syirik, tentulah berada dalam kesesatan yang nyata. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhan kamu, setelah ia mati dibunuh dengan memijaknya beramai-ramai, sehingga keluar usus. Dikatakan kepadanya dalam alam barzakh, masuklah ke dalam syurga. Ia berkata," lelaki itu berkata, bercakap dalam barzakh, "Alangkah baiknya kalau kaumku mengetahui tentang apa yang menyebabkan aku diampunkan oleh Tuhanku, dan dia meletakkan aku di kalangan orang-orang yang dimuliakan." Ini dalam surah Yasin. Ceritanya ada sebuah negeri Antakya. Antakya ni ialah wilayah utara Syria, sempadan dengan Turki. Masih ada Antakya. Di situlah berlakunya cerita ni. Mengikut riwayat, Allah Ta'ala utuskan Rasul. Ada riwayat mengatakan Nabi Isa menghantar utusan. Nabi Isa hantar utusan. Ada riwayat kata begitu. Riwayat kata Rasul yang diwahyukan oleh Allah. Kalau ikut Qurannya Rasul lah. Allah Ta'ala utuskan Rasul. Seorang Rasul tak percaya. Seorang Rasul tak percaya. 3 Rasul untuk mendukung perjuangan Islam. 3 Rasul ni mengajak orang ramai menyembah Allah Ta'ala, kerana penduduk negeri itu menyembah Tuhan yang lain daripada Allah. Akhlak yang jahat. 3 Rasul ni ajak orang ramai beriman kepada Allah. Orang ramai yang menyorok, mengejek, mempersedakan mereka. Lalu berita 3 Rasul ni diketahui oleh seorang yang beriman, Habibun Najjar. Mengikut riwayat ni, nama dia Habib An-Najjar. Dia tukang kayu, kerja tukang kayu. Bila dengar berita, dia terus pergi. Dia ni min aqsal Madinah, duduk di pinggir bandar. Ulama masyarakat kata duduk pinggir bandar ni orang yang ada pendidikan, ada pengetahuan. Kalau duduk di bandar sangat, leka. Duduk luar bandar,
bodoh, tak belajar apa. Begitu. Duduk pinggir bandar, dia mendapat kemajuan bandar dan di luar ada pengaruh bandar. Ini hikmat orang yang duduk pinggir bandar. Gitu. Jadi dia mahukan kebenaran. Bila dengar rasul-rasulnya dia ejek, dia pun pergi. Dia bersarah pula ke orang ramai. Mengapa kamu tak ikut rasul-rasul ni? Rasul ni bercakap benar, cakap betul. Berimanlah pada dia. Dia tak minta upah. Rasul-rasul tak minta upah pada kamu. Mengapa kamu ejek dia? Senda. Kalau kamu buat biar begitu saja pun tak apa. Ni tak. Ejek-ejekkan dia. Biarlah. Nak ikut-ikut, tak mau ikut sudah bukan paksa. Tapi dia ejek-ejek. Bila orang ramai degi, dia terus mengisahkan diri dia beriman. Sebaik saya isah dia beriman, orang ramai tangkap dia, pijak ramai-ramai. Pijak ramai-ramai, ligang sampai keluar perut. Tubi usus daripada tubuh dia. Ramai orang pijak. Quran mengatakan, sebaik saja roh dia masuk di alam roh, dia bercakap lagi. Ini mengatakan ahli pidato alam dunia dan alam barzakh. Sarah lagi. Sampai mati itu dalam barzakh sarah lagi. Ya laita qaumi ya'lamun. Kaum aku tak tahu ke aku di mana sekarang. Itu ucapan di alam barzakh. Belum baru tu di alam dunia. Ini ahli pidato dua alam. Kalau dua alam ni kalau kita menatang tak boleh makan dua alam. Atau darat laut ni tak. Alam dunia dan alam barzakh. Dua alam. Tu ambil kebelian. Dia anggap sebagai seorang yang syahid. Yang syahid akbar. Syahid yang paling afdal. Maka lahir dan kalangan umat Muhammad SAW. Seorang yang masih syahid bertokoh syahid dalam surah Yasin. Iaitulah Urwah bin Mas'ud al-Thaqafi. Nabi sendiri istihad. Dia ni syahid Yasin di kalangan umat aku. Kata Nabi. Dia mendapat kelebihan. Dia ni berbani Saqif. Operasi ketenteraan dan pencerahan diri kepada Islam. Wallahu a'lam. Kita sambung lagi tafsir ayat minggu lepas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Rasulullah SAW telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Dan juga orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah dan malaikatnya dan kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membezakan antara seorang dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Mereka berkata lagi, kami dengar dan kami taat. Kami pohonkan keampunanmu, wahai Tuhan kami. Dan kepadamu jualah tempat kembali. Allah tidak memberati seseorang malaikat apa yang terdaya olehnya. Dan ia mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya. Dan ia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya. Mereka berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa apa yang kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya. Dan maafkanlah kesalahan kami, serta ampunkanlah dosa kami, dan berilah rahmat kepada kami. Dan engkaulah penolong kami, oleh itu tolonglah kami untuk mencapai kemenangan
terhadap orang-orang kafir. Ayat ni ayat-ayat akhir surah Baqarah yang mempunyai kelebihan yang sangat besar. Dalam ayat ini diterangkan tonggak-tonggak rukun iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman pada kitab, pada Rasul, beriman pada hari akhirat. Dan ada ulama mengatakan beriman yang wajibnya jihad fisabilillah. Sebab rukun iman ni kita kena 6 perkara je. Ada ulama menambahkan lagi, termasuk pada jihad fisabilillah. Kalau kan berasa pelik lah, ini ulama kita tahu 6 perkara itu saja. Kepimpinan menegakkan Islam, di mana dalam ayat ini disebut doa-doa yang sangat besar maknanya, memohon pertolongan Allah dalam mengerjakan amal yang saleh, meninggalkan maksiat, dalam perjuangan menegakkan Islam di atas dunia menghadapi musuh-musuh Islam, memohon kemenangan daripada Allah. Oleh kerana itu ayat ni ayat yang besar fadilatnya. Kita sudah tafsirkan minggu lalu dari segi maksud ayat-ayatnya. Hari ini kita ambil beberapa hadis yang menyebut kelebihan akhir surah Baqarah ni. Di antaranya ialah hadis riwayat Al-Bukhari. Riwayat Bukhari ni hadis sahih lah. Daripada Abi Mas'ud, katanya sabda Rasulullah SAW, man qara'a bil ayataini min akhir surah Al-Baqarah fi lailatin kafatahu. Barang siapa yang baca 2 ayat akhir surah Baqarah pada satu malam, cukup bagi menyelamatkan dirinya. Baca malam, belum tidur ke, cukup menyelamatkan dirinya. Cukup selamatkan dirinya. Disebut oleh Manawir Riyadhus Salihin, Amr bin As mewasiatkan kalau dia mati, lepas tanang dia tunggu sekejap, katanya baca Fatihah, baca ayat kursi, baca akhir surah Baqarah, baca qul huwallah, al-falaq, qul a'udzu bin nas. Di mana dalam ayat-ayat menyatakan beriman kepada Allah, malaikat, kitab, lebih pada talqin lagi. Ni dulu mari malaikat kena jawab gini, jawab gini. Dalam ayat ini dah ada dah makna ini. Mengingatkan beriman kepada Allah, malaikat, kitab, hari akhirat, dan menyatakan orang beriman, memohon pertolongan Allah Ta'ala. Ada doa dalam ayat ini. Amr bin As pesan, kalau aku mati, baca ayat ni, kubur aku, kata dia. Belum tinggal baca ayat ni. Sebab itu ni termasuk Imam Nawawi sebut dalam Riyadhus Salihin. Boleh rojong, molek bila kita tentang orang mati, jangan tinggal ayat ni. Baca Fatihah, ayat kursi, dan akhir surah Baqarah, dan dalam ni ada doanya. Yang pertama riwayat Bukhari, barang siapa yang baca surah 2 ayat ni, amanah Rasul hingga akhirnya, pada satu malam, cukup baginya menyelamatkan dirinya. Mengikut riwayat Imam Ahmad dari Abi Dzar, katanya sabda Rasulullah SAW, u'titu khawatima suratil Baqarah min kanzin tahtal arshi lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Diberi kepada aku penutup surah Al-Baqarah daripada pembendaharaan aras. Tuhan letakkan ayat ini di bawah aras, bawah singgasana kebesaran Allah Ta'ala. Tidak lebih pada seorang Nabi pun sebelum aku. Ayat ini ada fadilat. Tuhan simpan di bawah arasnya. Hadis riwayat Imam Muslim, riwayat Muslim, dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud tadi disebut, lama usriya bi Rasulullah sallam intaha bihi ila sidratil muntaha wa hiya fi as-sama'i as-sabi'ah ilaiha yantahi ma ya'ruju min al-ard fayuqbadu minha wa ilaiha yantahi ma yahbitu min fawqiha yuhbatu min fawqiha fayuqbadu minha qala idh yaghsha sadrata ma yaghsha qala
farasun min dhahab. Qala u'tiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathan, u'tiya as-salawat al-khams wa u'tiya khawatim surah al-Baqarah wa ghufira liman lam yushrik billahi min ummatihi syai'an al-muqhamat. Hadis riwayat Muslim. Manakala diisra'kan Nabi pada malam Isra' dan Mi'raj, di waktu malam, bila sampai Sidratil Muntaha, iaitu tempat yang terletak di langit yang ketujuh, tempat yang akhir sekali apa yang boleh naik daripada bumi, ditahan di situ. Dan ditahan di situ apa yang atas daripada langit, daripada atas itu, sekat itu sempadan. Dan sebab itu dalam hadis Isra' Mi'raj kata, malaikat Jibril yang iringi Nabi, bila sampai situ malaikat Jibril itu berhenti, tak boleh naik dah. Tak boleh naik dah, situ dia. Sempadan. Nabi naik seorang, tinggi lagi. Sampai Sidratul Muntaha, Nabi melihat perkara yang menakjubkan. Menakjubkan. Kupu-kupu daripada emas. Nabi tengok, berterbangan. Nabi kata, dia beri kepadaku 3 perkara. Dia beri kepadaku sembahyang 5 waktu. Dia beri kepadaku penutup surah Al-Baqarah. Aman Rasul hingga akhirnya. Dan dia ampun pada umat aku yang tidak syirik kepada Allah daripada dosa-dosa yang besar. Sama ada mereka yang tak syirik dengan Allah ni, dia kenakan hukum hudud di atas dunia. Kena hukum qisas, tak kena hukum lagi di akhirat. Ataupun dia istighfar belum mati, Tuhan ampunkan dosa dia. Ataupun tak istighfar masuk neraka, tubik pada neraka, tak dalam neraka selama-lama. Ini kelebihan umat Muhammad SAW. Yang diberi malam Isra' dan Mi'raj antaranya ialah penutup surah Al-Baqarah, menunjukkan kelebihannya. Hadis riwayat yang lain daripada Ibnu Mardawih, sabda Nabi SAW, "Fuddilna 'ala an-nasi bi thalathin utitu hadhihi al-ayat min akhirati al-Baqarah min baiti kanzin tahta al-'arsy lam yu'taha ahdun qabli wa la yu'taha ahdun ba'di." Diberi kepadaku 3 perkara, kata Nabi, tak beri pada orang lain. Kelebihan beri padaku, iaitulah penutup surah Al-Baqarah yang terletak di bawah aras, yang tak pernah diberi seorang sebelum aku dengan pemberian ini. Kurnia yang sangat besar. Mengikut hadis Ibnu Daweh dari Ali, Nabi kata, Sayyidina Ali kata, "Ma ara ahadan yaqilu balaghul Islam yanam hatta yaqra ayatul kursi wa khawatim surah Al-Baqarah fa innaha min kazin tahta al-'arsy." Sayyidina Ali kata, aku tak nampak kalau orang tu tak reti lah. Bila dia berakal, belum tidur, sehinggalah dia baca ayat kursi, dia baca penutup surah Al-Baqarah, yang Tuhan beri hadiah daripada permandangan aras. Riwayat At-Tirmidzi, sabda Nabi SAW, "Inna Allah kataba kitaban qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi alfi 'am unzila minhu ayataini khatama bihima surat Al-Baqarah wa la yaqra'ani fadid thalatha layalin fayaqrabuha syaitan." Maksudnya ayat riwayat Tirmidzi dan Umar bin Bashir radhiyallahu anhuma, Allah Ta'ala telah menulis suatu tulisan sebelum diciptakan langit dan bumi selama 2000 tahun. Iaitu 2 ayat ini tulis penutup surah Al-Baqarah. Tidak membaca seseorang 3 malam di rumah dia, nescaya syaitan tak boleh hampir rumah itu, kata Nabi. Ini kelebihan dia. Dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, barang siapa yang baca surah ni, istarja'a wastakana, pulang dan selamat dia. Jadi ini surah yang sangat ayat yang sangat besar fadilatnya. Ayat molek kita amal, sebab itulah dia amal lepas wirid, jadi wirid lepas sembahyang, dan molek kita amal sebelum tidur. Ini kelebihan akhir surah Al-Baqarah. Dan bermakna yang sangat besar Tuhan tutup surah Al-Baqarah dengan ayat-ayat ini. Wallahu a'lam.